Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid cikgu. Kamu semua apa khabar? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat, duduk di rumah. Bagi sesiapa yang dah lupa cikgu, nama cikgu, Cikgu Nur Zahidah binti Roslan. Cikgu ajar awak subjek Bahasa Melayu. Baik, setakat ni latihan yang cikgu dah bagi, awak semua dah buat. Tahniah kepada murid-murid yang memberikan respon dan bertanya kepada cikgu. Bagi yang belum ataupun ada yang kurang jelas, awak semua boleh tanya dengan cikgu. Baik, tujuan cikgu buat video ni adalah untuk mengajar awak kemahiran menulis. Sebelum ni cikgu hanya memberi latihan melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp. Tapi hari ni cikgu nak ajar guna video supaya awak boleh lihat muka cikgu, awak boleh dengar suara cikgu. Boleh? Okey, jadi sekarang awak boleh ambil buku Bahasa Melayu awak, buku nota, pensel, dan kita mulakan kelas kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 1, Kemahiran Menulis 3.4.3, Menulis perenggan isi dan kesimpulan yang kemas menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat. Baiklah, dalam kemahiran menulis ini kita telah pun masuk topik 3.4, iaitu menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang. Apa itu prosa? Prosa ni bermaksud karangan yang ditulis dalam bahasa biasa. Maksudnya karangan-karangan yang awak dah belajar, yang awak dah hasilkan sebelum ni juga dikenali sebagai prosa. Baik, dalam topik 3.4 ni terdiri daripada SP 3.4.1, iaitu membina kerangka penulisan dengan menenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas menggunakan bahasa yang tepat. Jadi kalau awak ingat lagi, sebelum ni kita pernah belajar membina kerangka penulisan. Untuk sesiapa yang sudah lupa, awak boleh tengok gambar dekat sebelah kiri tu. Itu merupakan contoh kerangka penulisan. Baik, kerangka penulisan ni apa dia? Sebenarnya kerangka penulisan ni apa yang awak rancang untuk awak tulis dalam karangan awak. Baik, kalau awak tengok dekat gambar sebelah kiri tu, dia tak menunjukkan ayat yang lengkap kerana 4 ayatnya ada palang-palang. Jadi sebelum awak menghasilkan karangan, awak mesti rangka dulu apa isi penting yang awak nak tulis. Baik, SP 3.4.2 ni juga cikgu telah berikan nota sebelum ni. Baik, untuk perenggan pendahuluan, cikgu dah bagi tahu dalam perenggan ni mesti ada 3 ayat, iaitu ayat tema, ayat menerangkan keadaan semasa, ayat rangsangan, iaitu ayat yang mengandungi huraian kepada ayat tema, dan ayat arahan, iaitu ayat yang menggunakan arahan ataupun kehendak yang ditunjukkan dalam soalan. Jadi, bila awak dah kuasai macam mana caranya nak membina kerangka penulisan, macam mana caranya nak membina perenggan pendahuluan, barulah kita boleh masuk kepada topik seterusnya, iaitu 3.4.3, menulis perenggan isi dan kesimpulan yang kemas menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat. Jadi, apa sebenarnya yang kita nak belajar hari ini? Apa sebenarnya yang dikatakan dengan perenggan isi? Apa itu perenggan kesimpulan? Jadi, jom kita belajar sama-sama. Baik, perenggan isi. Dalam perenggan isi terbahagi kepada 4 jenis ayat. Yang pertama, ayat topik. Yang kedua, ayat huraian. Yang ketiga, ayat contoh. Dan yang keempat, ayat penyimpul ataupun ayat penegas.
Baiklah, untuk menghasilkan perenggan isi yang kemas dan teratur, awak boleh lihat pada susunan jenis ayat yang cikgu dah berikan. Iaitu, awak mulakan perenggan isi awak dengan ayat topik. Kemudian, awak tulis ayat huraian. Diikuti juga dengan ayat contoh dan akhir sekali ayat penyimpul atau ayat penegas. Baik, apa itu ayat topik? Ayat ini menggariskan isi penting bagi sesebuah perenggan. Jadi, awak dah tulis pada awal karangan awak iaitu perenggan pendahuluan. Kemudian, masuk kepada perenggan kedua iaitu ayat isi penting yang pertama. Baik, cikgu beri contoh. Karangan awak pada hari ini tajuknya Kebaikan Amalan Menabung. Jadi dalam karangan awak kena nyatakan sebanyak mungkin isi penting apa yang awak dapat daripada amalan menabung. Contohnya, daripada amalan menabung, awak dapat memupuk sikap berjimat cermat dalam diri penabung. Jadi ayat ini tidak perlu panjang, cukup sekadar untuk menarik perhatian pembaca mengetahui isi penting yang ingin disampaikan. Maksudnya, awak nak bagi tahu kepada pembaca kelebihan menabung ni dapat memupuk sikap amalan berjimat cermat. Jadi ayatnya tidak perlu terlalu panjang, hanya pendek sahaja. Baik, penanda wacana yang boleh digunakan dalam ayat topik ini ialah selain itu, di samping itu, malahan, ataupun awak boleh mulakan ayat dengan perkataan antara kelebihan amalan menabung ialah apa jawapannya. Baik, contoh ayat topik yang cikgu dah sediakan, amalan menabung dapat memupuk sikap berjimat cermat. Nampak ayatnya tak panjang dan ringkas saja, tapi mudah untuk pembaca fahami bahawa isi penting yang ingin disampaikan ialah daripada amalan menabung ni dapat memupuk sikap berjimat cermat. Baiklah, kita beralih pula kepada ayat kedua iaitu ayat huraian. Ayat ini merupakan ayat lanjutan kepada isi penting. Ayat ini kebiasaannya bertujuan mengembangkan lagi ayat topik dengan menjawab persoalan mengapa, apa dan bagaimana. Maksudnya, dalam isi penting awak dah nyatakan kelebihan menabung dapat memupuk sikap berjimat cermat. Bagaimana yang dimaksudkan dapat memupuk sikap berjimat cermat? Apa dia? Mengapa awak cakap begitu? Dekat ayat huraian ni lah awak kena huraikan. Baik, ayat ini boleh dimulakan dengan hal ini demikian kerana apa dia? Seperti yang kita telah sedia maklum, apa dia yang awak nak terangkan? Bertitik tolak daripada itu, apa? Nampak? Contoh ayat huraian cikgu dah sediakan. Hal ini demikian kerana amalan menabung akan membuatkan seseorang individu itu dapat menyimpan wang mereka kerana tidak membelanjakan kepada barangan yang tidak penting. Jadi, daripada ayat huraian yang cikgu dah beri ni, awak boleh lihat dikukuhkan lagi ayat topik yang dinyatakan pada ayat pertama tadi. Macam mana amalan berjimat cermat ni dapat dipupuk? Amalan ni dapat dipupuk apabila seseorang itu hanya menggunakan ataupun membelanjakan wangnya kepada perkara yang penting sahaja. Selebihnya, dia akan simpan. Baik. Kita pergi kepada ayat ketiga iaitu ayat contoh. Ayat ini bertujuan mengukuhkan lagi isi penting yang telah dinyatakan. Maksudnya dekat ayat contoh ni awak akan bagi bukti-bukti yang menguatkan lagi isi penting awak. Baik, contoh yang hendak diberikan boleh berbentuk contoh tunggal, statistik, laporan, perumpamaan dan sebagainya. Baik, awak boleh mulakan ayat contoh awak ni dengan perkataan sebagai contohnya, misalnya,
Bukti yang paling jelas ialah apa dia bukti yang awak nak tunjukkan. Baik, ayat contoh yang awak boleh lihat. Sebagai contoh, seorang murid telah memilih untuk membeli buku latihan tambahan berbanding buku novel genre percintaan. Nampak? Dekat sini, murid ni ada dua pilihan. Sama ada dia nak beli buku latihan ataupun buku novel percintaan. Jadi, sebagai seorang murid, keperluan yang lebih penting ialah buku latihan supaya dia boleh membuat latihan tambahan dan menjadi seorang murid yang cemerlang berbanding buku novel yang hanya dibaca pada masa lapang. Jadi dekat sini tindakan murid ni bijak. Dia memilih untuk membeli buku latihan. Duit selebihnya dia boleh simpan dalam tabung. Baik, ayat terakhir iaitu ayat penyimpul ataupun ayat penegas. Ayat ini digunakan untuk menegaskan semula isi penting yang telah dinyatakan. Baik, dekat mana ayat isi penting? Dekat ayat topik. Jadi, tugas ayat penyimpul ini ialah awak nak tegaskan semula isi penting awak. Ayat ini hanya mengulang semula isi yang telah dinyatakan bagi melihat kekuatan pendirian pelajar terhadap perenggan tersebut. Maksudnya, dalam perenggan pertama ini, awak dah tulis ayat topik dia, apa isi penting. Awak dah huraikan ayat topik awak dah beri contoh kepada isi penting awak. Jadi, kita nak tengok awak masih berpegang tak pada pendirian awak, iaitu kebaikan menabung dapat memupuk sikap berjimat cermat. Jadi ayat ini boleh dimulakan dengan tegasnya, oleh itu ringkasnya ataupun jelasnya. Baik, dalam situasi ini cikgu selalu jumpa dengan karangan yang murid tu menulis ayat penyimpul atau ayat penegas ni dengan perkataan kesimpulannya. Baik, cikgu tak kata salah, tetapi cikgu tidak syorkan murid menggunakan perkataan kesimpulannya dalam ayat penegas. Kerana ayat kesimpulannya itu lebih sesuai jika digunakan pada perenggan penutup. Baik, contoh ayat penyimpul ataupun penegas ialah oleh itu sikap berjimat cermat dapat dipupuk melalui amalan menabung. Nampak? Dalam ayat contoh penyimpul penegas ni, awak hanya mengulang semula isi yang telah dinyatakan dalam ayat topik. Baik, faham setakat ni? Okey, jika faham, kita beralih kepada perenggan terakhir iaitu perenggan penutup. Baiklah, selesai sudah untuk perenggan isi. Jadi kita beralih kepada perenggan terakhir iaitu perenggan kesimpulan. Dalam perenggan kesimpulan ni kita boleh letak 3 jenis ayat iaitu ayat kesimpulan, ayat cadangan dan ayat harapan. Baik, ayat kesimpulan bertujuan untuk memperlihatkan pendirian pelajar setelah menghuraikan isi penting. Ayat kesimpulan ni sebenarnya dia lebih kurang sama je dengan ayat penyimpul ataupun ayat penegas. Bezanya, ayat penyimpul ataupun penegas dia hanya menegaskan isi penting kepada perenggan isi tersebut sahaja. Manakala untuk ayat kesimpulan dalam perenggan penutup ini ialah dia nak menegaskan ke semua isi-isi penting yang telah dinyatakan. Baik, ayat ini boleh dimulakan dengan kesimpulannya, secara rumusannya, intihannya dan sebagainya. Ayat cadangan pula bertujuan untuk mengemukakan tindakan efektif yang boleh diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Okey, maksudnya
topik karangan kita pada hari ini ialah kebaikan amalan menabung. Jadi ayat cadangan ni dia nak menyuruh ataupun menggalakkan supaya pembaca mengamalkan amalan menabung. Sebab kita tahu banyak kebaikan yang boleh diperolehi. Jadi ayat seterusnya ialah ayat harapan. Ayat ini bertujuan untuk menunjukkan emosi penulis yang mengharapkan penyelesaian secara berhemah. Jadi, ayat ini menunjukkan harapan penulis. Harapan penulis dia nak supaya pembaca ni mengamalkan amalan menabung. Contoh ayat kesimpulan yang boleh kita lihat ialah kesimpulannya. Amalan menabung telah memberi banyak impak positif kepada para penabung. Apabila kita menabung, wang simpanan tersebut dapat membantu kita sewaktu menghadapi kecemasan. Oleh itu, amalan menabung hendaklah dipupuk dalam diri sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baik, maksudnya amalan menabung ni dia memberi banyak impak positif. Oleh itu, cadangan penulis ni supaya kita menyimpan wang untuk menghadapi hari-hari akan datang. Kemudian penulis ni berharap agar amalan menabung ni dapat dipupuk dalam diri kita sejak kita kecil lagi. Baik, selesai sudah perenggan isi dan perenggan kesimpulan. Baiklah, apabila awak dah faham macam mana nak menghasilkan perenggan pendahuluan, perenggan isi penting dan perenggan kesimpulan ataupun perenggan penutup, jadi lebih mudah untuk awak menghasilkan satu karangan yang cemerlang. Okey, sebagai pengukuhan, cikgu ada sediakan latihan yang perlu dilakukan ataupun disiapkan oleh awak. Latihan ni cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 1. Awak boleh lihat pada halaman 153. Baik, dalam latihan ni awak perlu menghasilkan perenggan isi dan kesimpulan berdasarkan maklumat yang telah diberikan. Baik, dekat sini awak boleh lihat dia dah beri dah bantuan ataupun isi-isi penting yang awak boleh lakukan ataupun huraikan menjadi ayat yang lengkap. Baik, latihan ini awak perlu tulis pada kertas kacang. Kemudian bila dah siap, awak perlu tunjukkan kepada cikgu. Latihan yang dah siap, awak boleh simpan dalam fail biru awak. Baik, jika ada apa-apa pertanyaan ataupun kurang jelas, awak boleh bertanya kepada cikgu. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap sepanjang cuti PKP ni awak dapat duduk di rumah, menjaga kesihatan, keselamatan, kurangkan aktiviti luar, duduk rumah, buat latihan. Apa-apa yang tak faham awak boleh tanya. Jumpa lagi pada masa akan datang.